لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, dalam hidup kita ini ada satu perasaan yang sentiasa subur dalam hidup kita, ialah perasaan rasa kasih dan cinta kepada yang disebut dengan cinta dan kasih dalam hidup kita ini kepada sama ada makhluk ataupun pada Khalik. Dalam hidup kita, Allah ajar pada kita ni supaya sentiasa menyuburkan rasa kasih sayang ini untuk menguatkan kekuatan dalam hidup kita. Kerana kalau sekiranya suatu hari nanti Allah cabut rasa perasaan kasih dan sayang dalam keadaan seseorang ini, maka di waktu tersebut kita akan menjadi yang disebut dengan lebur, ataupun kita tidak ada nilai dalam hidup sesama kita. Bayangkan bila seorang ibu yang hilang rasa kasih sayang terhadap anaknya. Cuba kita bayangkan bagaimana seorang bapa yang dia tidak ada perasaan belas ihsan dalam keluarganya. Demikian juga bila kita bersahabat. Cuba kita bayangkan bila kita dah mula sibuk dalam keadaan membenci sesama kita. Maka di waktu tersebut kita akan rasa hambar kehidupan di atas dunia ini. Allah, dia nak jadi manis dan indahnya waktu mana kita hidup di atas dunia ini. Allah wujudkan dalam jiwa di kalangan kita perasaan kasih dan sayang. Cinta mencintai, kasih mengasihi di antara satu sama lain. Tujuan apa Allah jadikan demikian dalam hidup kita? Tujuannya untuk kitanya bila kita saling kasih kita saling cinta mencintai di kalangan sesama kita ini, dalam hidup kita menyebabkan kita boleh selamat sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan rasa kasih inilah yang menyebabkan kita akan tarik yang disebut dengan jiwa-jiwa di kalangan kita untuk bersama dengan kita ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana seorang alim ulama dia tidak ada rasa kasih sayang kepada orang ramai, misal contohnya, dia tidak akan bercerita jalan yang sepatutnya dilalui dalam hidup kita. Dia akan jadi demikian. Di waktu mana orang ramai tak ada rasa kasih sayang kepada alim ulama dalam hidup mereka tersebut, di waktu ini kita boleh tengok bagaimana caci maki di kalangan kita ni akan berlaku berterusan. Demikian juga dalam pemimpin dengan rakyat dengan pemimpin. Semua ni Allah suruh pada diri kita ni saling kasih mengasihi ataupun cinta mencintai sesama kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suami dengan isteri, isteri dengan suami, semuanya dalam keadaan yang utamanya kita letak Allah dahulu dalam kehidupan kita. Kerana Allah, apabila kita buat satu benda kerana Allah, maka kasih sayang ini akan menyebabkan sonok dan kita akan rasa gembira sesama kita. Saya nak jelaskan dalam tajuk yang kita nak bincangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah ajar pada kita perasaan kasih dan sayang ni yang utama dalam hidup kita, cintalah kepada Allah. Biar cinta kepada Allah ini dalam hidup kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita. Biar kita membalas cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga cinta kita terhadap Rasul. Demikian juga cinta kita terhadap pasangan hidup kita. Demikian juga cinta kita terhadap anak-anak kita. Semuanya mesti berbalas, dipanggil demikian. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk ni, dalam kitab Riyadhus Salihin, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar hidup ini rasa kasih dan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Mu'az radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Mu'az radhiyallahu anhu telah menyebut, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam hadis kursi,
al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nuri yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang saling mencintai kerana keagunganku. Allah sebut demikian. Siapa-siapa yang dia saling berkasih sayang kerana Allah dalam hidup dia ni, maka mereka itu akan memiliki mimbar-mimbar daripada cahaya. Fi jalali lahum manabiru min nuri yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Cahaya-cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada dalam peperangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni hadis kursi. Hadis kursi ni maksudnya yang Rasulullah lafaz tapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dipanggil hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala sebut, siapa-siapa yang hidup atas dunia dalam keadaan dia saling mencintai sesama mereka kerana Allah dalam hidup dia akan dapat apa dia? Dia di akhirat nanti orang ni dia akan berada pada mimbar-mimbar, yang mimbar-mimbar tu dia akan duduk di mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Allahu akbar. Mimbar yang dibuat daripada cahaya. Mimbar yang dibuat daripada cahaya. Mimbar tersebut kita layak kita duduk. Mimbar ni tempat tinggi dah. Tempat tinggi itu penuh dengan cahaya. Kita tak boleh bayang cahaya ni macam cahaya lampu, cahaya yang kita dapat sekarang, misal contohnya. Cahaya Allah jadikan mimbar. Allah jadikan mimbar dan kita boleh duduk atas tersebut. Duduk atas mimbar ni siapa yang nak duduk? Di kalangan para nabi dan orang mati syahid. Berebut nak duduk. Tapi kita boleh duduk juga setaraf dengan taraf kedudukan nabi, dengan kedudukan yang disebut dengan para syuhada ni. Kita dapat kedudukan itu dengan bagaimana? Dengan kita tambah rasa cinta mencintai sesama kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak kerana nafsu, tidak kerana yang disebut dengan cantik, tidak kerana yang namakan dengan tubuh badan yang tegak, tidak kerana yang ni. Tapi kita saling cinta mencintai sesama kita ni di kalangan kita ni kerana Allah. Kadang-kadang kita tengok orang sakit kan. Orang yang sakit, dia tak boleh buat kerja. Kita pergi dekat dengan dia. Kita ni sama-sama Islam kan. Kita sebut demikian. Lalu kita pun hulur sumbangan sikit pada dia. Kita hulur sumbangan, dia pun tengok. Dia kata banyaknya, dia kata. Kenapa bagi yang sebegini? Dia tanya demikian. Kita pun jawab, saya bagi kerana Allah. Kita sebut demikian. Saya ni Allah yang suruh saya ni datang ziarah kamu. Kemudian dalam masa yang sama, saya mengasihi kamu sebagaimana kamu kita ni saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu cara demikian. Hidup kita ni maknanya sesama orang Islam tu diajar supaya ada perasaan al-mutahabbun. Al-mutahabbun maksudnya kita ni rasa tengok orang Islam je, kita mesti ada rasa sayangnya aku pada orang ni. Janganlah dia ni sampai terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia ni sampai terpesong jalan hidup dia. Ini dia dipanggil kasih sayang kita ni kerana di antara sesama kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu cara demikian pada kita. Sebab tu kadang-kadang kan kita pergi kita ingatkan sahabat-sahabat kita bila dia tak datang hadir majlis ilmu, kita pun pergi bagi tahu pada dia, saya tak nampak awak pada minggu yang sudah dalam kuliah, misal contohnya. Awak sibuk ke? Kita tanya demikian. Dia jawab, saya kebetulan tak nak pergi ke kuliah tersebut. Kita pun jawab balik, jangan begitulah. Kita ni kalau kita dah ada ruang, kita ada peluang pada kita, jomlah kita duduk dalam majlis ilmu. Kita sebut demikian pada sahabat kita ni. Dia pun tanya, kenapa awak bersungguh-sungguh sangat nak ajak saya? Apa masalah awak ni? Misal contoh, kita pun jawab, saya ada masalah sikit. Masalah apa? Masalah saya sedang mencintai kamu kerana Allah untuk menyelamatkan sama-sama kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Di akhirat nanti kamu tak akan dakwa saya. Kamu tak boleh nak dakwa saya kerana saya dah bagi tahu dah tentang ajaran agama. Begitu dipanggil demikian, al-mutahabbun. Kadang-kadang kan orang tanya, ustaz-ustaz ni, kenapa ustaz-ustaz ni rajin sangat kuliah? Musim-musim PKP macam ni, buat apa berkuliah, bagi tahu, sibuk mengajar dan sebagainya? Jawabnya kerana rasa kasih dan sayang. Sayang sangat.
kalaulah ada di kalangan kita yang tak tahu, duduk tidur je kat rumah ataupun duduk makan je kat rumah, sayanglah pada diri kita, rugi pada diri kita ni. Ini jawapan ustaz-ustaz. Saya tengok ramai ustaz-ustaz yang buat macam-macam gaya dalam internet kan, yang buat kuliah, yang buat mengajar Quran, yang ustaz-ustaz kadang-kadang terpaksa jadi chef, kemudian jadi apa dia, kadang-kadang jadi petani, macam-macam gaya ditunjukkan dalam Facebook, dalam Instagram masing-masing. Tujuan apa buat demikian? Tujuannya nak suruh kita ni saling berkasih sayang. Ada orang tegur, orang sebut, ustaz ni asyik minta derma je. Kadang-kadang demikian kan. Ustaz ni sentiasa umum tentang infak dan sebagainya. Kadang-kadang disebut demikian. Orang kata, menyampah lah ustaz ni sebut demikian. Kita jawab, bukan. Dia sebut ni kerana apa dia? Kerana dia rasa kasih dan sayang. Nak suruh ada peluang bagi orang yang ada kelebihan di sudut rezeki yang Allah bagi, dia akan bagi kepada orang yang, dia akan bagi kepada yang disebut dengan orang yang selayaknya untuk terima. Yang kedua, dia nak suruh orang ni jangan hidup dalam keadaan sengsara. Jangan kita sengsara dan derita dengan dunia. Jangan. Nak suruh kita ni berbahagia dengan akhirat Allah. Lalu ustaz-ustaz ni, kadang-kadang ustazah dan sebagainya, kuliah, buat macam-macam cara. Nak suruh kita ni boleh selamat di akhirat Allah SWT. Kita kena faham demikian. Satu, biar suasana hidup kita ni saling berkasih sayang. Dia panggil demikian. Perhatian sekian, suasana ni dah hilang dalam hidup kita ni, dalam dunia kita, dunia materialistik, dunia kebendaan. Bila kita sentiasa turun pagi balik gelap, kita berkejaran apa? Kita cari harta kan, kita nak cari kedudukan kan. Bila kita dapat yang demikian, kita sibuk untuk memenuhi tembolok perut kita saja kan. Dalam hidup kita, kita sibuk untuk nak menyelesaikan keluarga kita saja kan. Perasaan kasih sayang sudah hilang. Kita sudah hilang suasana zaman-zaman kita kanak-kanak dahulu kan, berada di kampung. Tengok bagaimana perasaan kasih sayang. Anak-anak jiran-jiran sebelah, waktu tengah hari je penuh dekat rumah kita, makan dekat rumah kita, boleh duduk dan makan bersama dengan ramai-ramai di kalangan kita. Ini zaman-zaman dahulu, malam-malam meriah je, satu kampung meriah, bawa lampu, bawa yang disebut dengan buluh, api buluh tu, bawa pergi ke rumah guru-guru Al-Quran. Guru-guru Al-Quran mengajar Al-Quran. Di kalangan anak-anak satu kampung dia ajar 40 orang, 50 orang satu malam. Untuk apa dia buat demikian? Kerana rasa kasih dan sayang sesama kita. Zaman-zaman dahulu, bila kita perhati dalam kekeluargaan kan, bulan Ramadan je, masuk bulan Ramadan begini, saling mengunjuk, menghulur makanan-makanan sesama kita. Sekarang ada? Sekarang tak ada kan? Di kalangan kita. Kenapa? Kerana kita hilang kasih sayang. Hilang perasaan demikian. Zaman kita sekarang, kita boleh tengok bagaimana bayi-bayi dicampak ke dalam longkang. Bagaimana zaman kita kasih sayang, zaman tak ada lagi kasih sayang sama kita. Tengok orang buat maksiat tu, kita tengok dengan penuh kebencian dan kehinaan, menggambarkan pada diri dia seolah-olah dia ni selayaknya berada dalam neraka Allah SWT. Punca apa demikian? Punca hilang lagi rasa kasih sayang di kalangan kita. Cinta mencintai sudah hilang dalam kehidupan kita. Islam ajar, pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Kita nak selamatkan mereka. Jangan biarkan mereka berada dalam keadaan demikian. Pandanglah jiran-jiran kita dengan perasaan bagaikan adik-beradik di kalangan kita. Pandang di kalangan di kalangan kita ni, biar kita ni rasa aku ni buat kerana Allah, tak payahlah puji-pujian orang. Bukan nak pujian orang, tapi aku nak di akhirat nanti aku akan duduk sama dengan nabi-nabi, dengan para syuhada. Di atas mana? Dalam syurga tu Allah SWT suruh aku buat mimbar yang dibuat daripada cahaya. Tuan-tuan tengok cahaya kita ada hari ni. Ada cahaya yang boleh terbentuk, yang membentuk dan kita boleh duduk di atas dia. Tak boleh, tak ada cahaya. Tapi di akhirat nanti Allah jadikan daripada cahaya tu kita boleh duduk di atas cahaya tersebut. Ini kehebatan. Allahu Akbar. Allah jadikan demikian. Bagi siapa yang demikian? Bagi orang yang masih lagi ada perasaan cinta mencintai sesama orang mukmin. Waktu orang mukmin ni
Dia panggil di kalangan orang mukmin ni, dengan orang kafir asyidda'u 'alal kuffar. Dengan orang kafir kena tegas. Dalam keadaan kita ada pendirian. Nampak gaya hidup kita dengan orang kafir. Tapi dengan orang mukmin ruhama'u bainahum. Saling kasih berkasih sayang di antara satu sama lain. Ni tak dengan orang kafir sayang. Boleh berpeluk-peluk, boleh suka-suka. Tapi dengan orang Islam dalam keadaan mengejek, dengan orang alim dia katakan dengan kata-kata yang keji dan sebagainya. Ni bukan cara demikian. Dalam hidup kita ni sama-sama orang mukmin dia diajar supaya ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara satu sama lain. Manakala dengan orang kafir asyidda, kamu kena tegas, kamu kena tahu ni ketegasan kamu. Orang kafir ulur tangan nak salam dengan kita tarik. Kenapa kita tarik? Tak boleh. Kerana apa dia? Orang kafir yang bukan berlainan jantina. Tapi dengan sama-sama jantina tak ada masalah. Yang nak sebutnya yang berlainan jantina, ulur tangan. Ada orang kita sambut, tak ada masalah lah, sambut je lah. Ni kerana apa dia? Kerana dengan orang kafir ruhamat. Manakala dengan orang Islam hulur tangan, tak nak sambut, paling terus. Kenapa? Kerana nak sebutnya dengan orang Islam jadi pelik, manakala dengan orang kafir jadi penuh dengan kasih sayang. Itu tak betul di kalangan kita. Orang kita kan, orang kafir dia boleh panggil bos boleh panggil. Orang kafir, bos apanya? Dia je dalam, kita kena kesian pada dia. Kita bagi tahu pada diri dia, orang kafir. Kamu kena tahu jalan hidup ini hanya sama ialah dengan Islam dalam hidup. Wa an Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah qala dakhaltu masjid Dimashq fa idza fata baraqun tanaya wa idza an-nasu ma'ahu fa idza ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi fasa'alat anhu faqila hadha Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu falamma kana min al-ghad hajartu fawajadtuhu qad sabaqani bit-tahjir wa wajadtuhu yusalli fantazartuhu hatta qada salatah thumma ji'tuhu min qibali wajhi fasallamtu alayhi thumma qultu wallah inni la ahabbuk lillah faqala alillah faqultu alillah faqala alillah faqultu alillah فأخذ بحبوة ودائي فجبثني إليه فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتنادلسين فيا والمتذاورين فيا والمتبادلين فيا. Hadis sahih rawahul Malik fil Muwatta bi asnadus sahih. Daripada Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah. Dan daripada Abi Idris Al-Khawlani rahimahullah, dia telah bersabda, dia telah sebut dakhaltu masjid Dimashq. Aku pernah masuk dalam satu masjid di Syria, Masjid Dimashq. Aku duduk masuk dalam masjid itu, fata baraqan tanaya. Aku tengok seorang pemuda ni seorang yang gigi dia penuh dengan cahaya. Maknanya mulut dia tu macam dia duduk dengan orang ramai, semua orang duduk keliling dengan diri dia. Pemuda ni sendiri, aku tengok dia ni yang gigi dia tu penuh dengan bercahaya. Dia sebut demikian, bercahaya gigi ni. Maknanya dia ni senyum je, orang yang suka senyum. Duduk dan orang duduk wa izanna suma'ahu. Orang ramai duduk sebelah-sebelah dia, duduk dekat dengan dia. Ni tanda-tanda kebaikan kita lah. Bila kita datang, tiba-tiba orang datang kerumun kita, orang duduk dengan kita, itu tanda orang yang hebat lah. Orang yang Allah bagi pada diri dia kelebihan tertentu. Mana mungkin orang datang kerumun kita kalau sekiranya kita tak ada apa-apa. Lalu kalau kita ni ada yang disebut dengan kelebihan, tentulah orang duduk dekat dengan diri kita. Dan orang ramai pun duduk dengan dia. فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ. Kalaulah mereka ada masalah ataupun mereka tak faham sesuatu perkara di kalangan mereka, asnaduhu ilaih, mereka akan
tanya dan sandarkan padanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasadaru an ra'yih, dan dianya akan, orang ramai ni bila tanya soalan pada pemuda ini, lalu dia akan di waktu tersebut dia akan bagi pandangan, dan orang ramai ni akan berlapang dada nak mendengar apa yang disebut oleh orang yang sebaik ini. Fasa'altu anhu, lalu aku pergi dekat dengan orang sikit, aku tanya, siapa orang tu? Dia tanya demikian. Faqila, lalu dikatakan pada dia, hadza Mu'az bin Jabal, ini merupakan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Macam kita ni kan, macam kita majlis kita ni para hanis kan, bila kadang-kadang dia masuk dalam YouTube, kadang-kadang masuk dalam Facebook, kadang-kadang masuk dalam Instagram dan sebagainya. Orang-orang luar negara yang dia tak faham bahasa Melayu ni, dia nak tengok juga kenapa kuliah ni, kenapa orang ni ramai sangat orang yang bersama. Saya diberitahu demikian. Kemudian lepas pada itu, mereka pun dengar, ada daripada Turki, ada orang daripada Turki, dia hantar mesej pada admin saya. Boleh tak minta Ustaz Ahmad untuk bercakap dalam English, dia sebut. Dalam bahasa Inggeris, kami tak faham dia bercakap. Dia sebut demikian. Sampai tahap demikian. Boleh tak dia nak tumpang dengar juga apa yang sedang kita bagi tahu ini sendiri. Nak gambarkan pada kitanya, bukan zaman kita je, zaman sebelum daripada ni, zaman sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ni, dia duduk di masjid tu, ramai orang duduk dan orang tanya soalan-soalan pada dia. Dan kita pun ada soalan-soalan yang ditanya dalam berbagai bahasa, tanya melalui inbox kita ni, tanya soalan-soalan, kadang-kadang kita tak boleh nak jawab, tak tahu nak jawab macam mana soalan yang ditanya dalam bahasa dia, tapi dia nak tahu juga pertanyaan, jawapan. Falamma kana minal ghad, kemudian katanya sahabat-sahabat bagi tahu, bila tanya fasa'altu anhu, dia tanya siapa orang tu, faqila hadza Mu'az bin Jabal, ini Mu'az bin Jabal. Bila sebut Mu'az bin Jabal tersebut, kemudian dalam keadaan sebut saja Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, falamma kana minal ghad, ketika mana keesokan hari, katanya Idris Al-Khawlani radhiyallahu anhu ini, dia kata tu Mu'az bin Jabal, orang bagi tahu pada dia pun Allah, Mu'az bin Jabal, dia pun besok dia pun terus pergi ke masjid pagi-pagi lagi. Hari esoknya saya datang pagi-pagi sekali, hajartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir. Aku sampai di masjid tu, dah sampai sembahyang tu, tengok pagi-pagi tu aku dah pergi dah di masjid, aku dapati dia telah datang awal pagi daripada aku. Wa wajadtuhu yusalli, dan aku tengok Mu'az bin Jabal tu sedang sembahyang. Aku ingatkan aku dah awal dah datang ke masjid ni. Tiba-tiba didapati bahawa Mu'az bin Jabal ni dah awal lagi daripada Idris Al-Khawlani ni sendiri. Sahabat Rasul, sahabat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi begitu dalam keadaan demikian, kemudian dia dah solat dah. Tengah solat, fantazartuhu hatta qada salatu. Aku pun tengok dia solat tu di masjid sebelum subuh lagi dah sampai dah. Aku ingatkan aku orang yang terawal. Kemudian aku tengok dia sedang solat, aku pun tunggu hatta qada salatah. Kemudian sehingga selesai solat dia. Ini cerita, dia nak cerita pada kitanya tentang mengenai bagaimana orang yang sedemikian rupa. Summa ji'tahu, selesai saja solat, aku datang dekat dengan dia. Aku pergi dekat dengan dia, min qibali wajhi, aku datang betul-betul kat depan wajah dia, berdepan betul. Fasallamtu alaihi, kemudian aku bagi salam padanya. Bagi salam. Summa qultu, lepas pada aku bagi salam je, kemudian aku suruh terus, wallah inni la ahubbuk lillah, inni la uhibbuk buka lillah, sesungguhnya demi Allah aku mencintai kamu kerana Allah. Kerana dengar ni sahabat Rasulullah ni yang disebut dengan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, dia kata Allah, dia kata peluang aku ni jumpa dengan demikian. Lalu pergi tu sebut terus la uhibbuka fillah, la uhibbuka lillah,
saya mencintai kamu kerana Allah. Faqala, lalu dia jawab terus, Allah, alillah, dia sebut demikian, alillah. Fakultu alillah, Allah, disebut demikian. Faqala alillah, betul ke kamu kerana Allah? Kamu Allah kerana Allah kan? Ya, dia jawab, ya kerana Allah. Fakultu Allah. Faqala alillah, lalu ditanya balik. Kali yang kedua tanya, betul ke kamu kerana Allah? Dia sebut demikian. Fakultu Allah. Fa'aqada bihabwatin ridai. Tiba-tiba Muaz bin Jabal ni pegang terus ridak aku. Aku ada ridak kat atas ni. Dia pegang, dia tarik ridak tersebut. Ridai fajabazani ilaihi, yang menyebabkan aku ni jadi semakin dekat dengan dia. Fajabazani alaihi. Kemudian ditarik ridak aku terus, aku semakin dekat dengan tubuh badan dia. Bila dekat dengan tubuh badan dia, faqala, lalu sambil pegang tu ridak tu, abshir fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kabar gembira pada kamu, kabar gembira untuk kamu, bergembiralah kamu, kerana aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, qala Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, menjadi kewajipan padaku, wajiblah kecintaan itu kepada orang yang saling cinta mencintai aku. Allah sebut, aku akan mencintai bagi siapa yang mencintai, saling mencintai, hidup di atas dunia kerana aku akan mencintai orang tersebut. Wajib aku cinta pada dia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, oleh kerana kamu hidup saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, wajib aku mengasihi kalian. Kalian dikasihi oleh aku, katanya Allah. Kemudian mana-mana orang mutajalisina fiyya, mana-mana orang yang duduk mutajalisina fiyya kerana aku, wajib aku akan cintai orang yang duduk sebegini. Macam tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni kan, ada di kalangan kita ni orang yang dia setiap masa peluang ada kuliah dia akan duduk, dia akan pastikan dia tak tertinggal. Wajib tuan-tuan akan dapat kecintaan Allah dalam hidup tuan-tuan. Wajib dia panggil mereka. Orang tanya, kenapa nak dengar sangat kuliah? Kenapa nak? Saya nak dengar kerana Allah. Saya nak dapat manfaat daripada apa yang disebut ni untuk menambahkan lagi rasa hidup saya ni mentaati perintah Allah. Dia sebut demikian. Wajib orang ni dapat yang disebut kecintaan Allah kepada dia. Al-mutajalisi nafiyah. Orang yang duduk-duduk, yang bersama, yang share, yang ambil manfaat di kalangan kita ni kerana aku, wajib aku mencintai dia, katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi? Wal mutazawiri nafiyah. Siapa lagi yang dapat kecintaan aku? Orang yang saling ziarah menziarahi kerana aku. Ziarah menziarahi. Kita ni kan oleh kerana sibuknya hidup ni sampai tak ziarah adik-beradik. Kadang-kadang kita adik-beradik ni bila kita berjumpa, masing-masing ada keluarga kan. Macam saya ni, saya ada adik-beradik. Adik-beradik saya ni, bila saya nak ziarah mereka ni, kadang-kadang kita ni setahun tak ziarah. Setahun tak ziarah di antara satu sama lain. Punca apa? Punca sibuk. Masing-masing sibuk. Dengan yang ni sibuk nak kerja, yang macam ni, yang ni nak kerja. Akhir jumpa bila? Jumpa raya. Tu pun dah, kalau dapat jumpa ni, PKP ni tak tahu jumpa ke tak jumpa kita ni pula. Nak sebutnya apa dia? Dalam hidup kita ni, ramai mana di kalangan kita ni payah nak ziarah. Adik-beradik pun payah nak ziarah. Tuan-tuan bayang orang yang ni buat kuih raya ni kan, yang buat kuih raya ni, ramai mana kuih raya dia tak dimakan oleh sesiapa pun. Akhirnya keluarga dia sendiri yang makan kuih raya ni. Gambaran apa dia? Orang kita ni tak ziarah. Orang kita ni tak ziarah. Saling ziarah menziarahi jarang di kalangan kita dipanggil dapat demikian. Wal mutabadili nafiyah. Dan siapa lagi yang dapat dalam hidup dia? Orang yang saling hadiah menghadiahi kerana aku. Kadang-kadang kan saya sendiri, saya ingat lagi, orang datang dari rumah saya, bawa apa dia, bawa kerepek. Orang daripada Kuala Selangor, orang daripada Banting, daripada Kuala Selangor, datang satu van tu, satu bonet
bonet dia datang dengan answer. Bagi pada saya disebut dengan kepek. Dia telefon ustaz, nak jumpa dia sebut. Dia nak jumpa, saya pun kata sekian masa sekian. Dia pun datang bawa kepek. Orang kampung bawa kepek ubi, kepek. Kita kata Allah banyaknya, nak buat apa? Saya nak suruh sangat ustaz rasa. Dia sebut demikian. Al-mutabadhilina fiyya. Dia sebut demikian. Ada seorang hamba Allah yang buka restoran, dia panggil saya, ustaz, datanglah ustaz, jemput ustaz. Kemudian kita pun datang tengok dia hidang makanan. Kemudian ustaz, tolonglah ustaz makan, nak suruh ambil keberkatan. Allahu akbar. Kita tak pernah kenal pun dia. Kita tak pernah borak pun dengan dia. Tapi dianya, kalau kita tanya kenapa ni beria sangat ni, letak dengan daging yang mahal-mahal. Kemudian makan, saya ingat lagi tokek jahit tu yang Haji Mustafa, dia jemput saya makan daging di restoran dia tersebut, di Menatai tersebut. Sebelum daripada Menatai sekarang dia buat jahit. Sampai dia jemput saya makan. Allah, kita sedapnya tengok. Berapa ni harga ni? Ustaz tak payah makan lah, dia sebut. Ustaz tak payah bayar. Yang pentingnya dia kata ustaz makan je. Saya nak supaya ustaz dapat rasa daging sebegini. Saya nak sebutnya al-mutabadhili nafiyya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang saling menghadiahkan aku. Sama juga dalam hidup ni, orang ni selayaknya mendapat kasih sayang Allah. Allah kata wajib aku menyintai dia, kerana orang macam ni saling menghadiahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kan kita tak ada sebab langsung orang nak bagi hadiah pada kita, tapi dia bagi. Kalau kita tanya kenapa? Nak dapat kasih sayang Allah, nak tarik perhatian Allah pada diri dia. Macam kita kan, kita buat pack, kita bagi makan pada orang-orang yang susah. Kadang-kadang kita masuk impak RM50 je dalam tabung derma, RM50 je. Nampak je tu kita buat, tapi kita buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita letak ustaz, kemudian kita pun ambil makanan bagi pada orang susah. Orang susah pula, bila dia dapat saja pack makanan tersebut, dia pun angkat tangan, ya Allah, berkati dan rahmatilah sahabat-sahabat kami ini, ya Allah, yang saling unjuk-mengunjuk, membagi, ya Allah. Ya Allah. Lalu Allah kata, wajib untuk aku mencintai orang yang sedemikian rupa. Wajib aku cinta orang yang hidup dalam keadaan kasih sayang. Muaz bin Jabal ini diajar kepada Idris Al-Khawlani. Dia gambarkan pada Idris Al-Khawlani ni, dia kata, cinta mencintai ni, oleh kerana kamu sebut kamu mencintai aku kerana Allah, aku tanya 2 kali pada kamu, betul ke kerana Allah? Ini kabar gembira untuk diri kamu. Siapa yang mencintai, saling berkasih sayang kerana Allah, wajib Allah mencintai. Orang yang saling duduk dalam majlis agama, duduk dalam program-program sebegini, wajib dia dapat cinta Allah untuk diri dia. Allah akan pandang untuk diri dia. Orang yang hidup dalam keadaan yang saling menziarahi kerana Allah, wajib dia akan dapat yang disebut dengan apa dia? Kecintaan Allah. Dan orang yang saling memberi hadiah di antara satu sama lain, wajib dia akan dapat yang namakan dengan, yang dia akan dapat yang disebut dengan kecintaan Allah kepada diri dia yang disebut. Allahu Akbar. Wa an Abi Karimah Al-Miqdadin Ma'di Karbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba rajulun akahu falyukhbirhu annahu yuhibbu. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abi Karimah, iaitu Al-Miqdad, di sebahagian nasah disebut Al-Miqdam bin Al-Ma'di Ma'di Karibah radhiyallahu anhu. Ma'di Karibah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, "Iza ahabbur rajulu akahu." Kalau seseorang itu dah mula mengasihi dan mencintai saudara dia, saudara Islam dia, akhbal yukhbiruhu annahu yuhibbu. Hendaklah kamu sebut, saya mencintai kamu. Kamu kena sebut pada dia, kerana cinta kerana Allah. Bagi tahu pada dia, saya menyayangi kamu kerana Allah. Itu cara demikian. Macam kita sebutkan, saya sentiasa sebut, saya ni dengan sahabat-sahabat, bila keadaan sebegini kita sebut, saya mencintai kerana Allah, saya kasih kerana Allah. Kenapa beria sangat kita mengajar, mengapa kita sebut juga?
Manfaat apa kita dapat? Maka kita sebut, saya buat ini kerana Allah, kerana cinta dan kasih kepada follower yang ada. Setiap orang yang bersama dengan saya, orang yang saya fikir bahawa kita kena bersama untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita bersama di dunia saja, tetapi kita tidak dapat bersama di akhirat. Rugi di kalangan kita. Pastikan bila kita follow mana-mana orang yang kita tekan like tersebut, kita yakin orang ni boleh membantu kita, membawa kita ke akhirat Allah dan sampai kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, jangan suka-suka nak like. Kadang-kadang orang yang tak apa-apa pun dia like juga, dia follow juga. Jangan, dia kena tahu siapa yang dia nak follow, siapa yang perlu dia unfollow, siapa yang perlu untuk dia jadi friend, dan siapa yang perlu di unfriendkan, dipanggil. Siapa yang perlu untuk diterima like dia, siapa yang kita tak perlu untuk kita kena block orang yang macam ni. Dalam wall kita ni kadang-kadang ada orang-orang yang memprovok kita, orang-orang yang memburuk dan sebagainya. Orang-orang macam ni tak perlu hadir dalam hidup kita, kerana tak ada manfaat pun kita dengan dia. Di akhirat nanti menyesal kita kalau dia duduk dengan kita. Kerana kita kena pastikan orang yang dalam hidup kita ni, orang yang boleh bawa kita sampai ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ini. Untuk cara demikian, Rasulullah sebut, kalau kamu kasih pada seorang saudara kamu, bagi tahu pada dia yang kamu sedang mengasihi dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa an Mu'az radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah pegang tangannya. Wa qal ya Mu'az, Rasulullah sebut pada Mu'az, wahai Mu'az, wallah inni la uhibbuk. Rasulullah sebut, demi Allah wahai Mu'az, aku mencintai kamu. Cinta ni jangan ingat cinta macam gay tu, tidak. Jantan dengan jantan. Cinta mukmin. Cinta mukmin ni lain dengan cinta yang disebut dengan cinta gay tersebut. Gay ni cinta dia untuk memuaskan nafsu dia. Tu nak sebutnya demikian. Cinta mukmin, cinta mukminat, dia untuk mengukuh kasih sayang. Tu beza. Kalau kita kata, apa beza Ustaz? Cinta lesbian, cinta gay, cinta jantan dengan jantan, betina dengan betina. Kalau kita tanya soalan demikian, kita jawab, beza jauh. Mereka cinta mereka untuk memuaskan nafsu syahwat, ketololan dan kebengongan mereka. Dia panggil demikian. Tu cinta demikian. Yang ni dilarang. Tapi cinta untuk menimbulkan kekuatan ukhuwah di kalangan orang mukmin. Yang ni disuruh. Sehingga kan Rasulullah sebut pada Mu'az, ya Mu'az, wallah inni la'uhibbuk, demi Allah aku mencintai kerana Allah kepada kamu ya Allah. Aku cinta pada kamu kerana Allah. Summa usika ya Mu'az, kemudian aku ingin wasiatkan pada kamu wahai Mu'az, la tada anna fi duburi kulli salah, dan jangan kamu sekali-kali selesai lepas pada solat kamu tertinggal untuk kamu nak baca doa ini. Oleh kerana aku cinta sungguh dengan kamu, setiap kali mana lepas solat ni kamu kena jaga betul-betul bacaan yang kamu kena baca. Baca apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis sahih rawahu Abu Daud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Ini sebut, ya Allah, bantulah aku dalam aku menyebut nama kamu, mensyukuri di atas nikmat-nikmat kamu, wa husni ibadatik, dan aku sentiasa memperelokkan yang disebut dengan amalan-amalan aku. Tolonglah aku dalam aku mempercantikkan ibadah aku kepada kamu ya Allah. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Mu'az. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi negara Arab kan tuan-tuan, kalau tuan-tuan rapat dengan orang-orang Arab kan, dia akan lelaki sama lelaki ni, kadang-kadang orang Arab ni dia akan pegang tangan. Jom, dia akan pegang tangan. Jalan tu pegang tangan, lelaki dengan lelaki. Pegang tangan ni orang soleh ni pegang tangan, peluk, kemudian pegang, letak dekat lengan masing-masing ni. Dia buat begitu, bukan gay. Yang gay ni satu puak, yang bersobang kemudian bertindik itu, tu gay, dia panggil demikian. Yang ni orang soleh, dia pegang tangan kita, dia peluk tu badan kita ni, kadang-kadang dia cium mata dahi kita.
Dia cium atas dahi kita. Bila dia cium atas dahi kita ni, ataupun kadang-kadang dia peluk kita tu, dia cium kita ni. Cium kita ni kanan kiri ni. Cium, bunyi ciuman dia tersebut. Tanda apa dia? Kadang-kadang dia sebut, saya cinta pada kamu kerana Allah. Ini kasih sayang. Walaupun lelaki dengan lelaki. Tapi tempat kita ni, kalau buat macam tu, kita rasa, gay dah tu, kita sebut demikian. Ni penyakit di kalangan kita. Tapi nak sebutnya gambaran yang berlaku di kalangan orang Arab, bila mereka dalam keadaan sebegini, mereka menunjukkan rasa kasih sayang. Kadang-kadang kita makan dengan mereka, orang soleh tu, dia ambil makanan tu, dia suap ke mulut kita. Dia ambil makanan, dia suap ke mulut kita. Kalau orang Melayu, dia rasa, Allah, kenapalah nak kena suap. Laki sama laki pula tu. Yang kalau perempuan suap ke mulut lelaki, baru nampak romantik. Dia sebut demikian. Tak, bukan. Dalam Islam ni, bila kasih sayang tu kuat di antara satu sama lain, sampai peringkat lelaki dengan lelaki ni, orang yang betul-betul kasih sayang tadi, dia ajar, antaranya dia ajar doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, aku sayang pada kamu wahai Muaz, aku sayang pada kamu kerana Allah. Dia sebut demikian. Lalu tolonglah kamu lepas pada solat, kamu baca doa ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah dalam aku menyebut nama kamu dan bersyukur ke atas kamu. Wa husni ibadatik, dan tolong memperelokkan kecantikan amal ibadah aku ini sendiri. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'allamtahu qala la qala a'limhu falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Daripada Anas radhiyallahu anhu, datang seorang lelaki di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamarra rajulun, tiba-tiba lelaki lain melalui di hadapan mereka. Ada seorang lelaki berada di sisi Rasulullah. Tak disebut siapa lelaki berada di sisi Rasulullah. Kemudian tiba-tiba jalan jauh tu seorang lelaki yang lain lalu di hadapan dia. Lalu faqala ya Rasulullah. Lalu lelaki yang berada sebelah Rasulullah ni sebut ada Rasulullah, inni la uhibbu hadha. Aku sayang pada orang ni ya Rasulullah. Aku cinta pada orang ni ya Rasulullah. Sebut ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya terus pada dia, a'lamtah, dia tahu ke kamu sayang pada dia? Dia tahu tak? Rasulullah tanya, a'lamtah, kamu bagi tahu tak pada dia yang kamu sayang pada dia? Rasulullah tanya balik pada lelaki yang sebelah Rasulullah. Qala la. Lalu lelaki itu jawab, dia tak tahu ya Rasulullah, tapi saya je sebut saya sayang pada dia ya Rasulullah. Kemudian lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falahiqahu qala a'limhu falahiqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu kena bagi tahu pada dia tentang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Beritahulah pada dia. Orang yang bersama dengan Rasulullah tu pun bila sebut saja begitu, bingkah bangun pergi terus. Falahiqahu. Rasulullah kata, bagi tahu pada dia yang kamu sayang pada dia. Dia pun bingkah bangun pergi terus. Pergi tersebut, lalu dia sebut, inni uhibbuka fillah. Lalu dia sebut, saya mencintai kamu kerana Allah. Orang itu lalu menjawab jawapan apa dia? Faqala ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Dan moga-moga kamu dicintai oleh Allah kerana Allah itu mencintai aku. Kerana Allah itulah kamu mencintai aku. Lalu dijawab oleh lelaki ni, dijawab apa dia? Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Dia jawab, ahabbaka alladhi, moga-moga Allah mencintai kamu kerana kamu mencintai aku kerana Allah. Dia jawab demikian. Allahu Akbar. Cantik ni. Satu amalan yang boleh kita buatlah di kalangan kita ni. Jangan tertinggal daripada kitanya. Sentiasa yang kita ni dalam keadaan yang kita ni dapatkan ganjaran-ganjaran ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan demikian. Ada yang tanya, betul ke Ustaz? Betul ke orang yang kita follow, orang tersebut dibawa kita ke syurga Allah? Mudah-mudahan insya-Allah. Sebab tu kita kena perhatikan siapa orang yang kita nak undi. Siapa orang yang kita nak
nak sokong. Siapa orang yang kita nak follow dia. Siapa ni kita kena ada pada diri kita demikian. Yang ni boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih di atas kasih sayang kalian pada saya. Saya mencintai kalian kerana Allah. Oleh kerana demikian, moga-moga Allah mencintai kalian kerana kasih sayang di antara kita ini berterusan di antara kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni kita diajar supaya kita saling jawab. Bila orang sebut inni uhibbuk, aku mencintai kamu, jawab ahabbakallazi ahbabtani lah. Ahabbakallazi ahbabtani lah. Itu satu jawapan yang diajar. Orang tersebut siapa? Orang tersebut siapa? Boleh jadi malaikat. Alif ulama sebut. Allah sengaja hantar malaikat nak ajar pada sahabat-sahabat. Macam mana nak jawab? Kalau ada orang yang sebut pada kita, aku cinta pada kamu, jawab ahabbakallazi ahbabtani lah. Ahabbakallazi ahbabtani lah. Itu cara demikian yang perlu kita jawab di kalangan kita. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak maklumkan pada tuan-tuan, kita dah mula tabung bantuan Ramadan ini. Tuan-tuan yang saya sebut tadi kan, kalau tuan-tuan rasa kasih sayang tuan-tuan ada kepada orang Islam yang lain, kita ada duit RM50. Apa masalahnya untuk kita masukkan sikit dalam akaun Matan ini, kemudian tuan-tuan maklum balik dalam ini, kemudian insya-Allah kami akan sampaikan sumbangan tuan-tuan ini kepada mereka-mereka yang dalam keadaan yang kesusahan nak menyambut Ramadan ini sendiri. Demikian juga kita masih lagi meneruskan infak nasi bungkus. Kalian boleh menyumbang terus di akaun Matan juga. Lepas pada itu untuk berbuka puasa RM10 je. Untuk bersahur sebanyak lebih kurang RM6. Tuan-tuan, lepas pada tuan-tuan masuk saja dalam akaun tersebut, tuan-tuan terus pada tuan-tuan maklum kepada nombor talian yang ada tu 013-906-1204, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, terima kasih kepada Poziah Kamaruddin. Amin ya Allah. Ustaz guru kami yang dengan restu Allah sama-sama mendapat kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Zianab binti Husin nak, banyak kami belajar erti kasih sayang dengan Ustaz. Alhamdulillah. Moga-moga Allah menambahkan lagi rasa kasih dan sayang Allah kepada kita kerana kita saling cinta mencintai kerana Allah dalam hidup kita ini sendiri. Ini mudah-mudahan Allah jadikan. Rasmuna binti Hamzah sebut, kami mencintai Tuan Guru kerana Allah, kerana ilmu akhirat yang kami tumpang. Allahu Akbar. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kami. Saya pun demikian pada hari ini sekian. Moga-moga Allah menambahkan lagi kasih sayang Allah pada kita. Kita dah rasa tandus dalam hidup kita ini daripada rasa kasih sayang Allah dalam hidup kita. Setelah mana kitanya saling benci-membenci sesama kita sebelum daripada ini. Ramai di kalangan kita putus tali persaudaraan. Kita tak tegur siapa kerana politik. Kadang-kadang kita tak tegur siapa kerana berebut tanah sekangkang saja. Kadang-kadang di kalangan kita, ramai di kalangan kita ni saling paling wajah masing-masing. Tak nak saling caci mencaci, cerca mencerca dalam tulisan-tulisan di Facebook. Jadi oleh demikian, ambillah kesempatan di saat mana kita menghampiri Ramadan Al-Mubarak ini untuk melapangkan dada kita, untuk menambahkan lagi rasa kasih dan sayang sesama kita, mencintai kerana Allah. Moga dengan kita saling kasih mengasihi di kalangan kita ini, maka Allah akan tambahkan lagi rasa kasih sayang Allah kepada keluarga di antara kita ini sendiri, insya-Allah. Hani Kristina, saya sayang Ustaz dan juga sayangi semua saudara Islam saya di sini. Saya adalah seorang muallaf semenjak tahun 1983. Alhamdulillah. Mabruk dan tahniah kepada Hani Kristina. Moga-moga kamu di antara orang-orang yang dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan rasa kasih dan sayang ini. Rasulullah kata, nak tak kalau sekiranya aku tunjukkan satu petua yang baik, bila kamu boleh buat yang ni, maka timbul kasih sayang di kalangan kamu. Apa dia? Ibsus salam, sebarkan salam. Bagi salam, telefon, kadang-kadang hantar mesej, Assalamualaikum warahmatullahi, apa khabar? Kita sebut demikian. Itu pun cukup pada diri kita demikian. Tuan-tuan, saya sebut sekali lagi, untuk kita nak menyebarkan rasa kasih sayang sama kita ni, tuan-tuan boleh
sama-sama kita infak dan kita masukkan dalam akaun matan tersebut untuk berbuka puasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak nanti insya-Allah. Yang kedua, sahabat-sahabat yang ingin memiliki untuk mendapatkan kurma, sama ada kurma Safawi, yang grade A ni pun ada, ataupun kurma yang disebut dengan kurma Maryami. Kita telah dalam keadaan yang sebegini, kurma-kurma ni tuan-tuan boleh terus di talian 019 258 2293 258 2293. Tuan-tuan boleh hubungi direct di Matan Bis, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tahu berapa kriteria kurma-kurma dan sebagainya. Yang ada yang harga RM9 je untuk nak berbuka puasa, tambah-tambah nak berbuka puasa ni. Sekarang kita sedang edarkan. Tuan-tuan tak perlu keluar rumah, tuan-tuan order je, insya-Allah sampai ke rumah masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة